Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah saya Ustazah Mahani binti Sya'ari serta rakan-rakan dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada video ini saya Wan Muhammad Aizat bin Wan Harun daripada PAI PISNP Ambilan Jul 2023-2028. Pada video ini saya akan membentangkan tugasan yang kedua saya daripada subjek PIMK 1104 yang bertajuk Hadis Dhaif, Hadis Maudhu' dan golongan anti hadis di Malaysia. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, ingin saya ingatkan kepada anda semua bahawasanya hadis adalah setiap perkataan, setiap percakapan, setiap perbuatan, setiap pengakuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini merupakan sumber rujukan utama kita yang kedua selepas daripada Al-Quranul Karim. Jadi hadis ini bertujuan dia adalah berperanan untuk memperincikan apa yang terkandung dalam Al-Quran, apa yang menerangkan lebih detail lagi apa yang ada di dalam Al-Quran, mengkhususkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan sebagainya. Tapi sayangnya hadis ini tidak 100% dijamin kesahihannya. Tidak seperti Al-Quran yang dijamin 100% oleh Allah kesahihannya. Yang mana hadis yang kurang kesahihannya, kurang kuat kesahihannya dan tidak sahih dinamakan sebagai hadis dhaif dan hadis maudhu' ataupun hadis palsu. Kita pergi satu persatu, iaitu hadis dhaif. Definisi hadis dhaif dari segi bahasa ialah dhaif adalah sifat musyabbahah dan lawan bagi kuat. Dari segi istilah pula, wa huwa ma lam yajma' sifah as-sahih atau al-hasan. Maksudnya hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Dan mana hadis sahih ini berlaku disebabkan ulama menggariskan dua perkara, dua sebab kenapa hadis sahih ini berlaku. Yang pertama adalah disebabkan terputusnya sanad, dan yang kedua disebabkan adalah cacatnya rawi ataupun cacatnya orang yang menyampaikan, perawi yang meriwayatkan hadis itu. Hadis dhaif yang berlaku dalam kategori yang kedua, iaitu cacatnya perawi hadis itu, dia berlaku apabila perawi itu, yang pertama, perawi itu sering berbohong. Yang kedua, perawi itu adalah seorang yang fasik. Yang ketiga, perawi itu adalah seorang yang bid'ah. Dan yang terakhir, perawi itu adalah seorang yang tidak dikenali. Antara hadis-hadis dhaif yang saya petik adalah as-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Solat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikannya, sesungguhnya dia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agamanya. Kenapa hadis ini dikatakan sebagai hadis yang dhaif? Kerana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Punca hadis ini adalah hadis yang dhaif, adalah berpunca pada rawinya yang terletak pada rawi yang bernama Ikrimah. Yang mana Ikrimah ni menyatakan bahawa dia dengar hadis ini daripada Umar Al-Khattab. Tapi sedangkan Ikrimah ini tidak pernah mendengarkan hadis ini daripada Umar Al-Khattab itu sendiri. Jadi disebabkan itulah hadis ini dinamakan sebagai dikategorikan sebagai hadis dhaif. Seterusnya, contoh hadis dhaif yang lain ialah was-sawmu nisfu as-sabri wa tuhuru nisfu al-iman. Maksudnya puasa itu setengah kesabaran dan kesucian itu setengahnya iman. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau rahimahullah, lewat jalur periwayatan Jurash An-Nahdi dari seorang laki-laki Bani suku Sulaim. Dan hadis ini pula dikategorikan sebagai hadis dhaif kerana
Jurash bin Kulayb itu adalah seorang yang majhul ataupun tidak dikenali. Seperti yang saya katakan tadi, disebabkan punca berlakunya hadis dhaif dalam kategori cacatnya perawi itu adalah disebabkan perawi itu tidak dikenali. Jadi hadis dhaif ini dikategorikan sebagai hadis dhaif kerana Jurash bin Kulayb itu tidak dikenali. Baiklah, hadis dhaif ini telah menjadi satu perbahasan. Dia menjadi satu perbahasan dalam kalangan masyarakat mengenai dengan penghujahan hadis dhaif ini dalam beramal, hukum hakam, amaran dan kelebihan dan sebagainya. Tetapi ulama telah berselisih pendapat berkenaan dengan hadis dhaif ini dalam aspek beramal, dalam aspek berhujah dengan hadis dhaif dengan tiga pendapat. Dan pendapat yang pertama ialah hadis dhaif adalah hujah secara mutlak dengan dua syarat. Yang mana hadis dhaif ini boleh beramal. Sebahagian ulama berpendapat bahawa hadis dhaif boleh diamalkan dengan dua syarat, iaitu tidak terlalu dhaif dan tidak ada dalam sesuatu bab melainkannya sahaja. Ini pendapat yang antara ulama yang berpegang kepada pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ramai lagi. Golongan yang berpegang kepada pendapat ini, dia berpandangan bahawa hadis dhaif ini berkemungkinannya benar, dan sekiranya tidak ada hadis kuat yang bertentangan dengan hadis dhaif ini, maka hadis dhaif ini boleh diamalkan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ialah hadis dhaif tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujah dalam hukum dan juga fadhailul amal. Yang mana pendapat yang kedua ini, sebahagian ulama ini berpegang pada tidak boleh secara mutlak mengamalkan hadis dhaif ini dari segi termasuklah semua dari segi pengamalannya, kebaikan beramal, amaran dan sebagainya. Antara ulama yang berpegang dengan hadis ini, dengan pandangan ini adalah antaranya ialah pendapat Yahya bin Ma'in, Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm dan ramai lagi. Dan pendapat yang terakhir, pendapat yang ketiga adalah pendapat daripada jumhur ulama, yang mana hadis dhaif ni hanya boleh diamalkan dalam fadhailul amal sahaja dan tidak menjadi hujah dalam hukum. Maksudnya ialah hadis dhaif ni, pendapat jumhur ulama mengatakan bahawa hadis dhaif ini kita tak boleh nak berhujah dengan hadis dhaif, tapi kita boleh beramal dengan hadis dhaif ini dengan beberapa syarat. Antara syaratnya ialah tidak terlalu dhaif, terdapat asal bagi amalan tersebut, tidak beriktikad beramal dengannya bahawa Nabi SAW yang melakukannya, beramal dalam perkara-perkara yang melibatkan fadhailul amal sahaja. Jadi semua umat Islam, kita semua digalakkan untuk cenderung berpegang kepada pandangan yang ketiga ini. Tapi dalam kalangan masyarakat kita juga ada yang mengeluarkan kenyataan bahawa hadis dhaif ini adalah sama dengan hadis maudhu', iaitu hadis palsu. Untuk diingatkan kepada semua, para ulama zaman berzaman ini tidak pernah menyamatarafkan antara kedudukan hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Ini kerana hadis maudhu' ini menurut Imam Al-Baiquni berbeza dengan hadis dhaif. Menurut Imam Al-Baiquni, hadis maudhu' atau palsu ini ialah hadis dusta yang direka
dan dicipta dan ia disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekh Sayyid Abdul Al-Majid Al-Ghori di dalam kitabnya pula, hadis yang tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada ia berbentuk ucapan, perbuatan, takrir dan ia disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tersalah, sengaja, kejahilan dan juga muslihat. Berbezalah dengan hadis dhaif tadi, yang mana hadis maudhu' ini secara terang lagi bersuluh ia berdusta, ia berbohong dan disandarkan kebohongan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita meriwayatkan hadis maudhu' ini? Para ulama bersepakat menyatakan bahawa kita sebagai umat Islam sekali-kali tak boleh dan haram untuk kita meriwayatkan hadis maudhu' ini. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri daripada awal Rasulullah tegaskan kepada umat baginda dalam hadis baginda, antaranya ialah man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Antara hadis yang lain, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyajilun nar. Maksudnya janganlah kamu berdusta ke atas namaku, kerana ia iaitu yang berdusta di atas namaku tempatnya adalah neraka. Hadis lain, man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Sesiapa yang menyampaikan daripadaku sesuatu hadis yang pada sangkaannya adalah dusta, maka dia adalah termasuk dalam kalangan pendusta. Dan saya ambil satu lagi tegasan Rasulullah dalam hadis beliau, dalam hadis baginda, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata di atas namaku yang mana aku tidak pernah mengucapkannya, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Jadi jelaslah di sini bahawa Rasulullah memberi amaran neraka kepada mereka yang berdusta ke atas nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah sejarah pemalsuan hadis Nabi ini? Dari mana datangnya hadis maudhu' ini? Menurut ahli sejarah, bermulanya pemalsuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berlakunya fitnah yang membawa kepada pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ini kerana pada waktu itu masuklah golongan-golongan al-ahwa, golongan yang mengikut hawa nafsu. Apabila berlakunya perpecahan dan perselisihan yang membawa kepada pendustaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar hadis yang didustakan itu bertepatan dengan tuntutan hawa nafsunya. Pemalsuan hadis ini tidak lain tidak bukan adalah disebabkan mereka ini mencipta hadis Nabi disebabkan mereka ingin mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Seterusnya ialah apakah ciri-ciri yang kita nak kesan, apakah ciri-ciri yang ada pada hadis maudhu' ini. Pada sanadnya boleh kita kesan iaitu ikrar ataupun pengakuan daripada perawi tersebut bahawa dia telah mencipta hadis tersebut. Yang kedua, terbukti daripada pengakuannya bahawa dia telah berdusta. Contohnya seperti dia berkata bahawa dia telah mendengar hadis ni daripada syekh sekian-sekian di tempat sekian-sekian, sedangkan syekh tersebut tak pernah pun, tak diketahui ataupun syekh sekian-sekian tu tak pernah datang pun ke tempat yang dia katakan tadi. Selanjutnya, perawi tersebut terkenal sebagai seorang yang pemalsu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada segi matan dia pula, dari segi pada matan dia, boleh kita kenali teks hadis bercanggah dengan Al-Quran, usul-usul dan kaedah-kaedah agama. Seterusnya, teks hadis bercanggah dengan teks hadis sahih yang lain. Teks hadis bercanggah ijma' pada para sahabat radhiyallahu anhu. Teks tersebut tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis yang muktabar. Kelemahan pada susunan lafaz dan juga makna. Terkandung di dalam teks hadis perkara-perkara yang dilihat melampau yang mustahil bagi seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata tersebut.
terkandung di dalam teks hadis perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan dan tidak mempunyai asal, serta perawi tersebut termasuk di dalam orang yang menyeru kepadanya. Jadi dengan ciri-ciri yang kita kenal ini, bolehlah kita mengenal pasti bahawasanya hadis yang kita dapat itu adalah hadis palsu ataupun bukan. Antara saya bawakan contoh hadis palsu. Man shoma sabihah yaumal fitri fa ka'annama shoma ad-darkala. Barang siapa berpuasa di waktu pagi dan pada hari Aidil Fitri, dia bagaikan puasa sepanjang waktu. Ini adalah hadis palsu yang dibuat oleh Ibnu Al-Bailan. Ibnu Hibban rahimallah berkata, dia meriwayatkan hadis dari ayahnya sebanyak kurang lebih 200 hadis. Semuanya palsu dan tak boleh berhujah dengan dia, dan juga tak boleh disebut namanya kecuali hanya untuk menjelaskan keheranan terhadapnya. Antara hadis maudhu' yang lain, man shoma yaumul Ashura kataballahu lahu ibadah satina sunnah. Barang siapa yang berpuasa pada hari Ashura, Allah akan menulis baginya ibadah selama 60 tahun. Penjelasan dia, hadis ini palsu. Diriwayatkan oleh Hubaib bin Abi Hubaib. Di mana Hubaib bin Abi Hubaib ini adalah orang yang termasuk dalam orang yang memalsukan hadis. Jadi seperti ciri-ciri yang saya katakan tadi, ciri-ciri yang saya bincangkan tadi, sebutkan tadi, antara ciri-ciri hadis palsu itu yang kita boleh kenal pasti adalah perawinya itu ada terkenal dengan adalah seorang yang pemalsu hadis. Ada juga masyarakat kita yang menolak 100% hadis Nabi SAW. Bukan kata beramal dengan hadis maudhu', tapi mereka ini menolak hadis Nabi SAW secara mutlak. Inilah yang dinamakan sebagai golongan anti hadis. Yang mana secara umum gerakan anti hadis adalah satu gerakan yang dibawa oleh individu ataupun kumpulan yang cuba untuk mempertikai, meragui dan menolak hadis Rasulullah SAW sebagai autoriti kedua selepas Al-Quran, walaupun telah dibuktikan kesahihannya oleh ulama hadis. Yang mana golongan anti hadis ini mereka terbahagi kepada 3 golongan, iaitu golongan yang pertama ini mereka golongan yang bermatlamat untuk menghancurkan Islam. Golongan yang kedua, golongan anti hadis ini mereka berpandangan bahawa hanya Al-Quran itu cukup memadai Al-Quran sahaja, dan mereka menolak dan mengingkari hadis Rasulullah SAW secara mutlak. Dan golongan yang ketiga ialah golongan yang hanya menerima beberapa hadis-hadis yang tertentu sahaja. Seperti mereka menerima hadis mutawatir dan mereka menolak hadis-hadis yang lain seperti hadis hasan dan hadis ahad, walaupun hadis-hadis itu adalah hadis sahih. Golongan anti hadis ini bukan sahaja baru berlaku, tapi golongan anti hadis ini telah berlaku sejak kurun lama terdahulu lagi. Tidak perlu pergi lebih jauh, kita pergi kepada yang dekat saja, iaitu golongan anti hadis di Malaysia. Saya ambil satu contoh, iaitu Kasim Ahmad. Yang mana Kasim Ahmad ini dianggap sebagai mempelopori gerakan anti hadis di Malaysia dengan bantuan sahabatnya, iaitu Osman Ali pada tahun 1985. Yang mana Kasim Ahmad ini dia mempunyai pemikiran yang anti hadis. Dia pada ketika itu, Kasim Ahmad ni tidak mendapat sebarang kedudukan dalam kerajaan, tidak mendapat mana-mana pentas dalam politik, disebabkan oleh arus Islam yang kuat pada masa itu. Disebabkan itulah buku-buku beliau yang diterbitkan diharamkan. 2 buku beliau. Yang pertama ialah buku yang diterbitkan pada tahun 1986 yang bertajuk Hadis Satu Penilaian Semula, diharamkan. Dan selepas beberapa tahun lepas daripada itu,
pada tahun 1992 beliau menerbitkan lagi buku yang bertajuk Hadis Jawapan kepada Pengkritik, juga diharamkan oleh kerajaan disebabkan konten dalam buku-buku yang diterbitkan itu jelas bahawa beliau ini menolak hadis ini secara mutlak. Bukan kata penerbitan buku saja, tapi persatuan yang didaftarkan, yang Kasim Ahmad ingin daftarkan, iaitu Jemaah Al-Quran Malaysia, juga diharamkan oleh kerajaan. Dan Kasim Ahmad ini dia terpengaruh dengan pemikiran Rashad Khalifah, yang mana Rashad Khalifah ini adalah seorang murid kepada Yahudi Orientalis. Yang mana Rashad Khalifah ini dia mencipta satu teori yang dinamakan sebagai Kod 19. Yang mana sebenarnya Kod 19 ni adalah satu perbahasan berkenaan dengan penafsiran Al-Quran. Perbahasan, perbincangan berdasarkan nombor 19, dan panjang lagi lah perbincangan berkenaan dengan teori ini. Tapi yang paling penting ialah Rashad Khalifah ini adalah seorang yang anti hadis. Dalam Hujah Kasim Ahmad, beliau pernah berkata, dalam Al-Quran ada menyebut Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah, ta'alah kamu kepada Allah, wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Kasim Ahmad ni dia menafsirkan bahawa ati Allah, taatlah kamu kepada Allah, iaitu Al-Quran. Okey, Al-Quran. Dan wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Dan semua yang kedua ialah hadis dan pemimpin-pemimpin Islam. Di sini jelas bahawa Kasim Ahmad ini dia menafsirkan Al-Quran mengikut logik akal dia sendiri dan menolak hadis itu secara mutlak. Beliau ini sebenarnya mengkritik penggunaan hadis sebagai sumber perundangan Islam. Sebenarnya kenapa Kasim Ahmad ini seorang yang anti hadis? Mari kita sama-sama dengar penjelasan daripada seorang ustaz. Kenapa Kasim Ahmad anti hadis? Saya tak ada jawapan muktamad. Saya tulis tu sekadar saya cuba nak faham kenapa dia anti hadis. Berdasarkan catatan dia sendiri dalam bukunya Mencari Jalan Pulang. Masa tu baru keluar 2010. Bila saya baca buku tu, saya nampak seolah-olah, sebab saya tak pastilah, tidak pasti. Kalau jumpa boleh tanyalah, dia hospital Kulim, dia tak sihat pula dengan cerita ni kan ya. So mungkin debat dengan Dr. Mazhar ditangguhkan. Ya, dia masuk hospital hari ni. Tapi Kasim Ahmad sebagai seorang anak muda yang berfikir dengan berani, yang berfikir secara dinamik, dia telah dikecewakan oleh ustaz-ustaz, agamawan-agamawan yang tak dapat jawab persoalan-persoalan yang dia timbulkan. Jadi dia mempunyai pengalaman, ustaz-ustaz ni belagak, sombong, tapi tak kerti jawab. Dan dia tak suka dengan ustaz-ustaz ni. Mula-mula dia tak suka dengan ustaz-ustaz. Bila dah makin tinggi ilmunya, dia tak suka dengan alim ulama. Dan lagi lama tinggi naik lagi, dia juga mempertikaikan perawi hadis yang juga merupakan ulama di tahap yang tertinggi. Maknanya, menolak perawi-perawi hadis itu bermula dengan pengalaman di akar umbi, iaitu kecewa dengan orang agama. Maka kecewa dengan orang agama ni, kita kena insaf. Saya kena insaf. Buat program dengan remaja tanya soalan pelik-pelik, jangan tutup mulut mereka. Kamu apa orang Islam tanya macam ni? Diam kamu. Itu tindakan yang tidak menjawab soalan. Itu tindakan membunuh soalan. Dan membunuh soalan akan memberanakkan lebih banyak soalan. Cuma soalan yang timbulnya ialah kenapa Kasim Ahmad tak puas hati dengan orang-orang agama? Dia ambil idea-idea daripada Rashad Khalifah. Dan Rashad Khalifah, kenapa dia ambil idea-idea daripada Ghaziha? Rashad Khalifah seorang Arab Mesir. Bapanya adalah pemimpin besar dalam tarikat Ar-Rashad Al-Shaziliyah. Tarikat itu dinamakan dengan nama dia. Shaziliyah tu disebut Ar-Rashad Al-Shaziliyah. Dia datang daripada latar belakang keluarga tasawuf sufi yang kukuh dalam tradisi tasawuf sufi di Mesir. Tetapi mungkin pengalaman-pengalaman yang dia tempuh
dalam lingkungan sufi itu menyebabkan ada sesuatu yang menyebabkan dia tak puas hati dengan orang agama. Apabila dalam lingkungan sufi ini tadi, ulama agamawan dihormati melebihi kadar yang sepatutnya pada pandangan Rashad Khalifah. Nabi SAW sebagai seorang Rasul, tetapi dalam dunia sufi mungkin Nabi SAW itu dipuji, disyairkan, dilagukan, diselawatkan dalam bentuk yang pada pandangan orang macam dia terlampau berlebih-lebihan. Maka dia tak boleh terima, dan itu membawa dia mencari satu dimensi lain macam mana nak memahami Islam tapi bukan membabitkan orang-orang agama yang dia tak suka ni. Jadi benda tu kita kena insafi. So pada pandangan saya, mungkin ada orang marah dengan saya, tapi pandangan saya di Malaysia pada masa ini, apabila kita suasana semasa pada ketika ini banyak ke arah itu, maknanya Nabi SAW ya, dalam cinta kita kepada baginda, mahabbah kita kepada Nabi SAW diiringi dengan syair, diiringi dengan lagu, diiringi dengan majlis-majlis berzanji contohnya, maka suasana-suasana ini menyebabkan anti hadis keluar, sebab ia muncul dalam lingkungan yang macam tu. Saya bukan kata oleh yang demikian kita nak kena tutup ni, tak setuju ni, bukan begitu, tapi supaya kita faham kenapa benda ni terjadi. Jadi secara kesimpulannya, kita perlulah berpegang pada hadis Nabi SAW, kerana hadis Nabi Muhammad SAW ini adalah panduan kehidupan kita, dan kita perlu mengkaji hadis-hadis itu supaya kita beramal dengan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang boleh diamalkan, bukannya hadis-hadis yang palsu yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Saya rasa itu sahaja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.